Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Okey, kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, pertamanya saya nak minta maaf kalau saya nampak dekat sini video saya macam agak lebih color sikit Tak apalah, ini sebab saya gunakan laptop sebenarnya ni untuk kedua kali lah. Semalam saya mula menggunakan TikTok punya live stream TikTok punya live studio. Ni dah nampak dia. Jadi sahabat-sahabat yang belum mencuba boleh cuba InsyaAllah, sebab dia lebih convenient. Kita boleh nampak semua komen-komen kat sini. Nak tulis apa-apa pun boleh. Senang nak jawab sebab gunakan laptop. Jadi mudah aja, pergi je dekat tiktok.com tu, dan download dia punya apps untuk desktop. And then kita boleh buat live stream TikTok melalui laptop. Tak perlu lagi menggunakan handphone Jadi satu yang bagus lah sebab saya biasanya buat live dekat luar, dekat rumah. Jadi lebih banyak lebih memudahkan, lebih convenient lah berbanding dengan kita buat melalui handphone cuma saya tak tahu dia punya kualiti macam mana, tapi harap-harapnya boleh dengar dengan baik sahabat hari ni tajuk simple kita nak bercerita tentang satu konsep kalau kita pergi dekat motivasi yang sama ada muslim atau non muslim mereka mengaitkan kejayaan manusia ni dengan apa yang disebutkan sebagai law of attraction. Saya mula dapat term ni ataupun frasa ini ataupun prinsip ini bila saya bersama dengan one of my, orang kata, leader atau mentor saya masa buat multi level marketing MLM dalam For Life. Kalau boleh saya sebutkan nama beliau ialah Puan Syeridin. Beliau sangat berjaya dan seorang jutawan yang telah pun lama dalam multi level so dia yang sebenarnya mencetuskan idea, bukan idea dia lah, cuma dia ambil daripada idea orang lain yang menjadikan law of attraction ni satu daripada sumber motivasi lah So sekarang ni ada timbul isu, ada yang mengatakan bahawa law of attraction ini dia menyesatkan. Dia boleh menyesatkan kerana kita seakan-akan bergantung kepada kita punya imagination ataupun kita punya dream, ingatan kita, visualization kita dalam kepala kita, yang itu sebenarnya menarik kejayaan kita. Baik. Saya tidak nampak ada isu di sini sebab memang kalau kita hanya bergantung kepada itu apa yang saya sebutkan tadi, maknanya kita dengan kuasa yang ada pada kita boleh tarik, bila kita imagine satu benda untuk kita capai, hari-hari kita bayangkan, hari kita visualizekan, mana kita jadikan dia dream yang kita, orang kata, sentiasa duduk dalam kepala kita, yang kita satu ingat, sentiasa sebut, dan antara keadaannya diletakkan gambar. Contohnya kalau kita nak pergi Mekah, contoh kita letak gambar Kaabah, hari-hari kita tengok, dan kita mengharap kemudian kita sentiasa gambarkan kita pergi ke Mekah. Jadi akhirnya itu akan menjadikan dia satu realiti. Kalau kita hanya bergantung kepada apa yang saya sebutkan tadi, kita punya visualization saja, gambaran saja, ingatan saja, maka kita menganggap itulah yang menarik rezeki kita ataupun menjadikan dream kita come true, menjadikan impian kita itu tercapai. Dengan sebab itu saja, maka of course lah dia boleh menyebabkan kita menyeleweng lah, kerana kita menganggapkan kuasa kita lah yang menentukan, kehendak kita lah yang menentukan, kemahuan kita lah yang menentukan, dream kita lah yang menentukan kejayaan kita. Tak,
itu adalah satu kaedah saja. Sebenarnya yang menentukan kejayaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma okey, apa yang perlu dijelaskan di sini ialah apabila kita menghendakkan sesuatu perkara, ya, maka kita kena usaha. Itu adalah satu perkara yang natural, satu perkara yang fitrah. Tak boleh kita duduk atas ketika sembahyang berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Allah, aku nak kaya, ya Allah, aku nak pergi haji, ya Allah, aku nak beli kereta baru, ya Allah, aku nak kahwin isteri baru, ya Allah, aku nak apa benda, nak macam-macam lah kita minta kan. Kita minta macam-macam. Tapi kita duduk di tikar sembahyang, kita tak keluar berusaha dan bekerja, berikhtiar, maka of course itu tidak akan dicapai. Sebab semua yang berlaku atas dunia ini, Allah Ta'ala telah tetapkan dia punya law ataupun undang-undang tertentu. Okay? Boleh tak Allah SWT memberi kita kenyang tanpa makan? Boleh, tidak ada masalah. Okay? Boleh hidup? Boleh. Kalau kita tengok cerita Ashabul Kahfi, berapa ratus tahun duduk dalam gua, mereka dimatikan dan dihidupkan oleh Allah SWT. Itu kuasa Allah SWT. Nabi Ibrahim dibakar dalam api, tak terbakar pun. Boleh kan? Tapi cuba kita masuk dalam api sekarang. Terbakar tak? Terbakar. Sebab apa? Itu undang-undang dia. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, yang kepada Ashabul Kahfi, itu adalah sebagai contoh pengecualian yang Allah Ta'ala letakkan di atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Jadi itu adalah bercanggah dengan undang-undang yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Tapi yang asalnya, okay, kalau orang yang tak makan, dia tak akan kenyang. Dia akan lapar. Bahkan kalau dia tak makan untuk tempoh beberapa hari, dia mungkin akan mati. Contoh itu. Itu law, undang-undang, peraturan yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Jadi, pokoknya, kalau kita nak berjaya, memang kena usaha. Dan Nabi tunjukkan kepada kita dengan jelas, bagaimana Nabi juga berusaha. Nabi berusaha, contohnya, bila Nabi berhijrah, Nabi tidak berhijrah secara terang-terangan. Nabi berhijrah dengan cara menyorok, bersorok-sorok. Sedangkan Nabi itu adalah Rasul Allah. Allah Ta'ala boleh selamatkan Nabi tanpa perlu buat apa-apa pun. Allah Ta'ala boleh terbangkan Nabi, bawa Nabi terus pergi ke Madinah, boleh. Sedangkan Allah Ta'ala pun dalam cerita peristiwa Isra Mi'raj, Allah Ta'ala bawa Nabi ke langit, kan, berjumpa, menghadap Allah SWT sendiri. Tidak mustahil. Tapi kenapa Allah SWT menunjukkan jalan kepada Nabi, bahawa kamu kena ikut jalan biasa seperti mana manusia-manusia lain. Kenapa? Kerana Nabi itu sebagai qudwah, Nabi itu sebagai guide, sebagai role model, sebagai ikutan. Jadi Nabi, walaupun Allah Ta'ala boleh menyelamatkan Nabi tanpa perlu usaha apa-apa dengan izin Allah, tapi Allah Ta'ala tak buat macam tu. Sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita manusia, umat Nabi Muhammad SAW ni, kamu nak apa-apa benda pun, kamu kena berusaha macam Nabi berusaha. Nabi kena baling dengan batu bila pergi ke Taif contohnya, kan. Itu peristiwa-peristiwa itu sebenarnya mengajar kita bahawa setiap apa yang kita nak capai dalam kehidupan kita, sama ada dunia dan akhirat, maka wajib kita berusaha. Baik. Di mana datangnya law of attraction ini? Apa kekuatan dia? Kekuatan dia apabila kita nak sesuatu benda dan kita selalu mengingatkan dia, maka itu bagi saya adalah satu bentuk doa. Walaupun kita tak sebut dia sebagai doa ya Allah, tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Contoh, kita nak jadi jutawan. Contohlah, nak jadi jutawan. Kita set pada, katalah 5 tahun daripada sekarang. Sekarang ni tahun 2023, 2028, 14 hari bulan 3, 2028, 5 tahun daripada sekarang, saya adalah seorang jutawan. Contoh kita tulis. Dan kita ulang-ulang setiap hari. Kita ulang-ulang. Bahkan kita dah gambarkan kita ni sebagai seorang jutawan. Kita berada di, contohnya lah, kita ada di satu tempat. Contohlah kita berada dekat Dubai. Contohnya, kita buka perniagaan dekat sana. Itu adalah dream. Itu adalah dream. Maknanya kita letak gitu, bila kita buat, kita tengok dan kita sebut setiap hari, maka dia akan masuk dalam minda kita bahawa itu yang aku akan capai dan itulah yang akan aku lakukan. Maksudnya kita akan berusaha lebih, sebab bila kita letak benda tu satu bentuk yang kita ingin capai dalam kehidupan kita, maka mau tak mau kita akan berusaha kat itu. Adalah berbohong kalau kita kata nak jadi jutawan, tapi kita adalah seorang yang pemalas. Bohonglah kalau kita nak jadi jutawan, tapi dalam masa yang sama kita banyak tidur, kita banyak main, banyak buang masa. Jadi itu tidak real. Kalau orang yang betul-betul nak capai kejayaan dalam kehidupan dia, dia dah set target dia nak jadi jutawan 5 tahun lepas sekarang, maka dia akan berusaha siang malam. Dan usaha dia itulah sebenarnya dia akan menjadi asbab
kepada kejayaan dia. Sebab setiap benda ni Allah SWT lakukan itu berdasarkan kepada usaha kita. Walaupun Allah Ta'ala boleh tentukan bahawa kamu boleh jadi kaya bila-bila masa tanpa usaha boleh, tetapi itu bukan caranya Allah Ta'ala jadikan kita atas dunia ni macam tu. Okey, semua orang yang kita tengok yang berjaya itu semuanya telah pun berusaha sedaya upaya, jatuh bangun dia bangun lagi, jatuh dia bangun lagi, bangkit kembali. Okey. Jadi itulah di antara perkara yang berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi ialah law of attraction. Jadi tidak ada masalah selagi mana kita kaitkan segalanya adalah dengan izin Allah SWT. Baik. Ada sahabat tanya dengan quantum metal. Okey, quantum metal ni sahabat dia sebut I je. Quantum metal ni adalah satu syarikat yang pengeluar emas. Bukan pengeluar emas lah, dia mengedar emas. Maknanya sekarang ni dah termasuk pemining pun dia ada buat. Okey. Dan sekarang ni memang quantum metal dah ditubuhkan lebih kurang 10 tahun yang lepas. Kalau sahabat-sahabat pergi tengok dekat website, boleh pergi quantum metal. Dia punya telah ditubuhkan lebih 10 tahun yang lalu. Okey, quantum metal ni juga adalah dulu dia banyak quantum metal dia banyak supply emas ni kepada pihak kerajaan. Kemudian selepas itu mereka juga supply emas kepada bank-bank, contohnya Bank Muamalah, Ar-Rajahi Bank, Afin Bank. Jadi kalau sahabat-sahabat pergi ke Bank Muamalah contohnya ataupun pergi Afin Bank nak buka akaun Islamik, emas Islamik dan dia akan tunjuk dalam perjanjian tu bahawa pengedar emas itu adalah quantum metal. Jadi kalau bank percaya kepada quantum metal, maka tidak ada sebab untuk kita tidak mempercayai quantum metal. Baik. Jadi itu di background lebih kurang syarikat. Baik, dalam quantum metal ni ada 4 produk. Okey, produk yang pertama adalah dipanggil gold storage. Gold storage ni kita ada duit lebih, biasanya kita simpan di bank, kita simpan dekat quantum metal. Maknanya pergi saja. Okey, sahabat-sahabat yang bertanya, kalau belum ada kalau sekiranya belum ada akaun, sahabat-sahabat boleh pergi dekat bio saya. Kalau nak tahu saja pergi masuk kat grup. Kalau dah tahu dan nak join, terus boleh daftar. Daftar atas nama Nik Amirah Al-Mardiyah. Itu anak saya lah. Saya bantu dia untuk naik untuk kenaikan pangkat kepada kepada dealer macam saya. Okey, itu kaedah lah strategi bisnes kita. Okey, tapi yang menguruskan itu insya-Allah saya dan juga wife lah. Okey. Baik. Itu gold storage, itu kita betul-betul simpan macam kita simpan emas ataupun simpan duit dekat bank, kita simpan emas. Okay, instead of kita simpan dekat bank duit, kita simpan emas contoh. Yang kedua kita ada gold convert. Gold convert ni satu yang sangat menarik. Sebab apa? Sebab contohnya kalau kita ada gaji katalah 3,000, kita perlu pakai cuma 2,000. So apa yang kita buat, setiap bulan kita beli emas dekat quantum metal dan kita boleh apply untuk dapatkan ar-rahnu. Macam konsep ar-rahnu lah, dipanggil gold convert. Kita boleh dapat dalam 85% dan kita gunalah duit 85% itu, dan 3,000 itu tetap menjadi hak milik kita, itu aset kita, emas kita yang kita simpan dekat quantum metal. Baik, satu lagi produk yang sangat bagus, yang sangat menarik ialah dia panggil GAE Gold Asset Enhancement, yang mana kalau kita beli satu unit contohnya quantum metal, satu unit GAE ni Gold Asset Enhancement dengan jumlah nilai dia sekitar 1,400-1,500 macam tu. So antara 4 hingga 500 ini adalah dipanggil management fee. Okey, management fee ni akan kita kena bayar pada quantum metal untuk satu set. Okey, lebih kurang 400 lebih lah, tak sampai 500 lah. Jadi 1,000 itu adalah pelaburan kita. So bila kita beli satu unit daripada GA kali 10 ni, maka syarikat akan memberikan pembiayaan kepada kita sebanyak 9,000. Ini satu perkara, satu kaedah pelaburan yang subhanallah sangat menarik, yang tidak ada di tempat lain. Baik, so apa yang berlaku, company akan berikan pembiayaan sebanyak 9,000, menjadikan jumlah pelaburan kita adalah RM10,000. Okey, so kalau RM10,000, kalau emas tu saya tak janjikan dia naik sebulan, dalam satu bulan, saya tak janjikan dia 6 bulan, saya tak janjikan setahun, tapi kebiasaannya insya-Allah dalam satu tahun tu dia akan naik lah. Okey, so bila dia naik, katalah dalam setahun dia naik 10%. Okey, dalam masa tahun, that is normal. Mana kenaikan emas dalam satu tahun 10% adalah satu perkara yang sangat normal, yang biasa berlaku. Baik, kalau dia naik 10%, artinya kita dah ada emas simpanan tadi 10,000. Kalau naik 10%, artinya kita untung sebanyak RM1,000. Okey, so bila kita untung RM1,000, artinya nilai emas yang 10,000 sudah menjadi RM11,000. Maka kita, kaedah macam mana nak bayar balik pembiayaan RM9,000? Okey, maka kita jual balik.
kita jual, kita terminate, okey, yang emas yang bernilai RM11,000 tu kita terminate, kita bayar balik kepada company RM9,000, maka company akan bagi balance dia iaitu RM2,000. Maka kita dapat RM2,000 sekarang. Modal kita berapa? Modal kita RM1,400. So, bila modal kita RM1,400 tolak dengan RM2,000 tolak RM1,400 modal kita, maka kita dapat untung sekitar RM600. Itulah secara ringkas ya, quantum metal ni. Dan kalau sahabat-sahabat nak lebih detail, boleh pergi dekat bio saya, boleh masuk dalam grup dan kita akan bagi penerangan. Dan kalau terus nak join pun mula ada link kat situ, boleh terus join. Jadi sahabat-sahabat, itu sedikit lah. Okey, Jerung kripto, baik beli emas kat hobi je. Okey, masalah beli emas kat hobi, kalau emas tu memang boleh dimiliki sepenuhnya, maka boleh. Kalau tidak, maka dia jadi CFD. CFD bukan dapat pemilikan. Bila tidak dapat pemilikan emas itu, maka hukumnya haram. Samalah juga macam kita trade kripto tetapi duit sebenar tidak ada. Maknanya kita ada 1,000, kita trade menggunakan leverage. Bila leverage, automatically dia akan pergi kepada CFD. Okay? Kalau CFD dia contract for difference, haram hukumnya kerana barang yang kita beli, emas yang kita beli tidak dapat kita miliki. Alright. Ada RM30, boleh, tidak ada masalah. Sebab dalam quantum metal kita boleh bermula dengan hanya RM10 sahaja. Okey, kalau bukan future tak ada masalah. Kalau kita beli mana spot trade, dan emas yang kita beli tu memang boleh kita ambil. Maknanya kita boleh miliki, boleh kita ambil bila-bila masa. Okey, sahabat kita Jerung kripto boleh. Tetapi kalau emas tu tidak boleh kita miliki, maka tak boleh, haram hukum dia. Bitcoin tidak ada masalah sebab bila kita beli Bitcoin, dia akan ada automatically, dia ada dalam kita punya wallet, dan wallet itu boleh kita guna pakai. Kita boleh transfer pada orang lain, kita boleh juga gunakan, tidak ada masalah. Kalau orang ada dia punya address dia, okey, kita boleh transfer, maka itu pemilikan yang sempurna. Okey, dia lain dia lain. Kalau emas ni benda yang berbentuk fizikal. Maksudnya kalau kita beli emas tu memang tak dapat sampai bila-bila. Cuma dapat dia punya nilai saja. Bila harga emas naik, kita jual, itu untuk dapat keuntungan dari situ, maka haram hukum dia. Okey, perhimpunan LGBT. Okey, LGBT ni bukan kerja kita, dan saya tidak fikir kerajaan yang membenarkan benda ni atau kerajaan yang support. Saya tak nak cerita pasal politik. Ini orang politik ni biarlah orang politik yang uruskan. Jadi bagi saya nak cerita pasal bisnes, cerita yang boleh memberikan keuntungan kepada semua. Okey, insya-Allah yang baik. Okey, kalau cerita pasal politik ni masing-masing nak memburukkan. Itu saya tak nak cerita pasal memburuk-burukkan. Yang bersalah kena tangkap, kena dakwa, itu terserahlah pada mahkamah untuk menentukan, sahabat-sahabat. Okey, kita dah pukul 8 tepat. Itu saja yang dapat bersama pada hari ini secara ringkasnya. Okey, mudah-mudahan sedikit perkongsian ini ada kebaikan untuk kita semua. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang bersama kita pada pagi ini. InsyaAllah ada masa, ada peluang, kita akan bersama lagi insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Minta maaf segala salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah sahabat.